Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arifah binti Safari, nombor metrik 066418. InsyaAllah pada hari ini saya dan rakan-rakan saya dari kumpulan 14 akan membentangkan tugasan bagi subjek fiqh pengurusan bersuci remaja kontemporari dengan kod kursus SYI 34202. Dan tajuk yang akan dibentangkan ialah berwuduk bagi pesakit yang berbadut. Baiklah, apakah maksud wuduk dari segi bahasa? Wuduk dari segi bahasa berasal daripada wada'atun, perkataan wada'ah, yang mana ianya bermaksud elok dan berseri. Manakala dari segi istilah pula ialah perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu berserta dengan niat. Dan ia dinamakan demikian kerana perbuatan tersebut mengelokkan serta menyerikan lagi anggota yang dibasuh dan dibersihkan. Namun, berdasarkan rujukan dari kitab Fiqh Al-Manhaji, perkataan berwuduk ialah nama air yang digunakan untuk berwuduk. Adapun wuduk adalah perbuatan wuduk itu sendiri. Rukhsah dalam berwuduk. Siapakah golongan yang diberikan rukhsah untuk bertayamum? Golongan ini ialah mereka yang tiada air atau tidak cukup kerana keperluan lain seperti untuk diminum atau dimakan. Yang kedua, sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Dan yang ketiga ialah tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ. Menurut tafsir Al-Marawi, beliau berkata, apabila kamu mengalami salah satu dari tiga keadaan ini seperti sakit atau dalam perjalanan permusafiran atau tidak menemui air sewaktu hendak menyucikan kedua-dua jenis hadas di atas, maka hendaklah kamu mencari debu atau dataran bumi yang suci daripada najis. Lalu tepuklah kedua-dua tangan sampai ke pergelangan tangan dengan adanya kesan debu tersebut. Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan mengatakan bahawa penyakit atau kecederaan yang menimpa seseorang yang menyebabkan ketidakmampuan untuk berwuduk dengan air disebabkan kondisi penyakitnya yang menghalang dari menggunakan air atau kerana akan melambatkan kesembuhan pada tubuh badannya, maka baginya dibolehkan untuk bertayamum. Dalil berwuduk bagi pesakit berbadut. Islam adalah agama yang tidak membebankan manusia dengan perkara yang tidak mampu dilakukan. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Firman Allah lagi, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Maksudnya, Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, yakni kepayahan. Dalam surah Al-Maidah ayat 6. Berdasarkan ayat Quran di atas, Allah SWT menegaskan bahawa Dia tidak akan membebankan orang Islam dalam sesuatu perkara. Contohnya, pesakit yang berbalut tangannya diberikan kelonggaran untuk bertayamum bagi menunaikan solat. Dengan ini, pesakit tersebut dapat menunaikan ibadah solat dengan baik dan tidak menjejaskan kesihatannya. Dalil hadis pula, Rasulullah bersabda, وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ. Maksudnya, dijadikan bagi kita seluruh bumi tempat sujud dan tanahnya pula bahan bersuci ketika ketiadaan air. Riwayat Muslim 522.
Okey, berdasarkan hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa seluruh tempat yang baik dan bersih boleh dijadikan tempat untuk bersuci, iaitu solat. Selain itu, tanah pula dijadikan sebagai bahan bersuci atau dipanggil tayamum apabila berlakunya ketiadaan air di sesuatu kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Damia binti Muhammad Rizwan, nombor matrik 066714. Saya daripada kos Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Sunnah Qiraat. Baiklah, seterusnya saya akan sambung kembali perbincangan iaitu tentang isu-isu pesakit yang berbalut di Malaysia. Pesakit yang berbalut atau bersimen ini bukanlah perkara baharu yang berlaku di Malaysia. Bahkan sudah lama ia menjadi perbahasan hukum dalam kalangan ulama, khususnya tentang bagaimanakah cara mereka untuk melakukan ibadat dalam keadaan yang sedemikian. Ini kerana sakit bukanlah penghalang bagi seseorang itu untuk tidak menunaikan kewajipan solat selagi mana mereka masih waras dan mampu untuk melakukan ibadat. Antara isu yang berlaku di Malaysia adalah baru-baru ini iaitu pada bulan Mac 2023, negara kita telah digemparkan oleh selebriti yang terkenal iaitu Kamal Adli, di mana beliau telah diserang oleh peminatnya di Singapura sehingga mengakibatkan kecederaan di kepalanya dan memerlukan balutan di kepalanya. Dan banyak lagi kes-kes yang seperti ini yang berlaku di Malaysia. Namun, apa yang menjadi persoalan kepada rakyat Malaysia adalah bagaimanakah mereka ini melakukan ibadat dalam keadaan yang sedemikian. Maka, di sini Islam sangat bersifat syumul dan bersederhana, iaitu di mana Islam memperkenalkan satu kaedah yang dinamakan rukhsah, yakni keringanan dalam melakukan ibadat. Namun, kaedah ini, yakni rukhsah ini, mestilah disertai dengan syarat-syarat dan cara-cara yang tertentu. Oleh itu, hasil kerjasama KKM dan JAKIM telah memperkenalkan satu sistem yang dikenali sebagai Hospital Mesra Ibadat, yang mana sistem ini memperkenalkan dan menyediakan fasiliti dan kemudahan bagi pesakit untuk menunaikan ibadat dengan cara yang lebih mudah. Namun, tidak ramai pesakit yang mengambil peluang dan ruang yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk menunaikan ibadat. Bahkan mereka sentiasa menjadikan sakit itu sebagai alasan untuk mereka tidak melakukan solat. Antara alasan yang diberikan oleh pesakit ialah mereka ini sentiasa dikelilingi oleh najis dan kotoran, jadi menyebabkan mereka tidak boleh untuk melakukan solat. Sedangkan dalam Islam ini telah mengadakan satu sistem yang dikenali sebagai rukhsah untuk terus melakukan ibadat walau dalam keadaan apa sekalipun selagi mana mereka masih waras dan mampu untuk melakukan ibadat. Jadi oleh itu terdapat beberapa kaedah-kaedah yang telah diperkenalkan oleh mazhab-mazhab yang ada tentang bagaimana cara untuk mengambil wuduk untuk menunaikan solat. Baiklah, pandangan yang pertama iaitu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i adalah sebelum hendak memasang balutan ataupun simen, pesakit tersebut hendaklah berada dalam keadaan bersuci, yakni sudah berwuduk dengan sempurna. Setelah itu, barulah pesakit boleh menyapu air di atas balutan. Namun, sekiranya pesakit tersebut bukan dalam keadaan bersuci, solat itu mesti diteruskan juga dan perlu diganti semula setelah sembuh atau tidak lagi memerlukan kepada balutan. Baiklah, pandangan yang kedua pula adalah pesakit masih perlu melakukan seperti pandangan yang pertama, namun setiap kali pada anggota yang berbalut, pesakit hanya perlu gantikan kepada tayamum dan meneruskan lagi pada baki wuduk yang lain. Dan akhir sekali adalah pandangan yang ketiga, iaitu caranya adalah terus bertukar kepada tayamum tanpa perlu berwuduk. Hal ini kerana hukum bertayamum itu sendiri telah menggantikan kepada hukum berwuduk.
Pandangan ini mempunyai asas yang kuat di mana mereka menyandarkan kepada dalil Nabi Muhammad SAW yang bermaksud dia sepatutnya bertayamum sahaja dan membalut lukanya dengan kain, kemudian menyapu dan membasuh seluruh badannya. Hadis ini adalah riwayat Abu Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufiah Nur binti Hasbullah, nama matrix 065995, dan saya akan membuat kesimpulan berdasarkan apa yang telah sahabat-sahabat saya bahaskan pada slide-slide sebelumnya. Okey, dapatlah saya simpulkan di sini bahawa setiap Muslim itu dia perlu ingat bahawa solat wajib ini wajib dilakukan dalam apa juga keadaan sekalipun, tapi mengikut keadaan dan kemampuan masing-masing. Kalau sekiranya lah dia tidak mampu, jadi wajib dia qadakkan apabila dia telah sembuh. Okey, jadi kita balik kepada topik kita, iaitu isu kita, iaitu isu berwuduk bagi pesakit yang berbalut. Okey, sekiranya pesakit tersebut berkeupayaan untuk mengambil wuduk, maka dia hendaklah membasuh anggota-anggota yang boleh disapu menggunakan air. Dan sekiranya dia tidak berkemampuan dan tidak mampu untuk menggunakan air, tidak boleh atas pesanan dan nasihat doktor dan sebagainya, maka dibolehkan dan memadai dengan bertayamum sahaja.